At Bursa Malaysia Derivatives, we provide a wide range of derivatives products, tradable globally via the CME Globex trading platform. Among our equity and financial derivatives, we offer the FKLI, which enables traders to gain leveraged exposure to the local equity market. Of all our products, we are best known globally for our crude palm oil futures. Our FCPO has maintained its position as the global price benchmark and reference point for the international oil and fats industry for over 40 years. As pioneers of palm oil futures and options in Malaysia's earliest commodities exchange platforms, we have for decades developed an in-depth understanding of the value of our palm complex offerings in every respect. Every detail along the supply chain, from cultivation to trading to hedging, no one knows the palm complex like we do. This is where Bursa Malaysia Derivatives offers unparalleled expertise. Our comprehensive array of products, partnerships and platforms connect Bursa Malaysia Derivatives to traders and investors all over the world. Find out more by contacting one of our licensed futures brokers or visit www.bursamalaysia.com. We would like to wish everyone a very good morning and warm welcome to our listing gallery located in Bukit Kewangan, aka Exchange Square. Welcome to today's prize presentation ceremony for the Derivatives Virtual Trading Challenge 2022. I would say that the competition is actually one of the best that we participated, and I hope there will be a lot of competitions organized by Bursa to educate a lot of young students or young people about the investing and also trading. In this virtual challenge, the fundamentals is easy. Buy low, sell high, buy low, And I would encourage people to join DVTC if you are, new in this trading, and you want to explore and, to test out. I think this is a good platform to start off with. So the key takeaways from this challenge is that I gained more confidence in trading. Definitely there's a lot of mistakes made, but I generally will know what will happen in the real market. So our winning strategy is from the technical analysis we did earlier. So we usually make decisions based on the trends and everything. With that, let us commence with the highlight of the day. Our prize giving ceremony will start. Can I please have Dato' Omar to the stage once again to present the prizes? Maybe one takeaway, for myself, I would like to share with the people outside, discipline is key. If you want to make it, you need to make certain decisions which are bold. So if you are sure about the position that you are taking, just go for it. We strongly encourage you to join this year's challenge to help you to gain confidence in future trading and also learn how to trade and earn profit consistently. Okay, hai semua. Selamat malam. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, selamat datang ke webinar pada malam ni. Okay, webinar yang bertajuk Derivatives Virtual Trading Challenge. So, apa khabar semua? Okay, sihat tak? Okay. Sebenarnya korang boleh komen dekat ruangan bawah tu, okay. Dan pastikan untuk komen sebenarnya adalah lebih baik untuk korang klik dekat button to everyone, okay. Alright. So kepada siapa yang belum mengenali diri saya Zafri Aizan yang merupakan moderator anda pada malam ni, okay. So izinkan saya untuk share screen dahulu. Sekejap, Alright, okay. So webinar pada malam ni adalah bertajuk strategi trend following dan juga reversal. Okay. Tajuk webinar kita pada hari ini adalah strategi trend following dan reversal di dalam futures
market. Dan suka untuk saya beritahu semua bahawa webinar kita pada malam ni dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh Lami Academy. So, webinar pada malam ni, anda akan belajar tentang bagaimana untuk menangkap peluang dalam keadaan market yang trend dan juga market yang melakukan reversal. Dan seterusnya untuk menguji kemahiran dan juga mendapatkan pengalaman serta pengetahuan asas yang kukuh di dalam futures market. Sebelum saya memulakan webinar, sebelum saya jemput kita punya speaker pada malam ni, saya nak share disclaimer dulu. Suka untuk saya ingatkan bahawa webinar, segala maklumat untuk webinar pada malam ni adalah sebagai tujuan am dan untuk maklumat kepada umum sahaja, serta tidak mempunyai segala nasihat pelaburan ataupun perdagangan. Dan anda juga harus berunding dengan profesional yang berkelayakan sebelum membuat keputusan pelaburan atau perdagangan. Jadi tanpa berlengah masa lagi, saya nak perkenalkan kepada anda speaker pada malam ni, iaitu Tuan Lami Azizan. Izinkan saya share dulu profil Tuan Lami Azizan. So, Tuan Lami Azizan merupakan CFBR berpengalaman sejak daripada tahun 2011 dan beliau juga berkelulusan Diploma in Technical Analysis daripada United Kingdom dan Certified Financial Technician di US. Dan beliau juga berkelulusan ijazah dalam bidang kewangan daripada UiTM Shah Alam dan merupakan ahli profesional MATA, iaitu Malaysian Association of Technical Analysts, dan juga founder kepada Lami International dan brand Lami Academy, dan sehingga kini telah membantu lebih daripada 7,000 peserta di dalam bidang yang diceburi serta telah mengendalikan hampir 100 program di bawah Lami Academy sejak tahun 2019, dan beliau juga pernah diundang dan terlibat di dalam banyak program di bawah Bursa Malaysia, Phillip Futures, Maybank Investment, LifeChamp, Sifu Investing, Mata dan Pribumi. So, tanpa lengahkan masa lagi, saya jemput speaker kita pada malam ni, iaitu Tuan Lami Azizan. Silakan Tuan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semua apa khabar hari ni? Sihat tak? Semua sihat? So, macam mana dengan pergerakan market hari ni? Berapa ramai yang dapat tangkap? Alhamdulillah, bagus. So macam mana market hari ni? Nampak keadaan market hari ni memang pening sikit kan? Pagi-pagi dia bagi harapan, dia jatuh dekat support, kita masuk, lepas tu tengok apa berlaku dia, tiba-tiba dia terus naik. Bila dia naik, lepas tu second session dia tutup low pula. Aduh, memang pening kepala. Tapi inilah benda yang selalunya berlaku di dalam market. Ni yang saya nak bagi tahu. Masih holding short, alhamdulillah Tuan Ahmad Nabil. Alright. Itu yang kita nak bagi tahu lah tentang keadaan market ni. Market ni dia bukan senang. Kalau dia senang, semua orang boleh dapat. Semua orang boleh dapat, jadi tak adalah keseronokan di dalam market tersebut. Ini yang saya nak bagi tahu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pertama kali saya nak mengucapkan rasa syukur kepada pihak Lami Academy kerana menjemput saya untuk menjadi speaker, especially untuk derivative trading, derivative DVTC, Derivative Virtual Trading Challenge. Jadi seperti sedia maklum, apa benda yang kami cuba tunjukkan pada hari ini adalah lebih kepada dia bersifat kepada education, yang mana ni cara-cara ni, tips untuk kita cuba tangkap satu swing yang besar. Right. Saya nak bagi tahu sedikit lah. Saya sebenarnya tahun lepas saya ada follow DVTC, tapi disebabkan saya tak layak. Nama saya memang ada di dalam top 10, tapi saya tak layak. So bila tak layak, automatik memang kita tak dapatlah dia. Kalau korang perasan lah, ada pernah nampak tak nama Lami Azizan di dalam top 10 tu? Kalau ada lah yang join pada tahun lepas. Jadi apa yang saya nak bagi tahu, saya akan share sedikit lah macam mana cara-cara kita nak buat satu swing dan kita tangkap satu swing yang mana saya pernah tangkap swing saya hold selama seminggu. Based on daripada derivative challenge juga. Jadi daripada tu saya akan cuba share something macam mana kita nak cuba tangkap benda ni. Dan satu lagi saya nak bagi tahu untuk education, especially untuk derivative trading challenge. Jadi kita akan cuba keluarkan kita punya talent lah. Kita akan cuba keluarkan talent, lepas tu kita nak tengok sama ada apa strategi yang kita buat ni betul-betul menjadi ataupun tidak. Dan kalau dia menjadi, then daripada situ barulah kita akan cuba masuk menggunakan real money ataupun real trade lah.
Okay. Dan satu lagi, hopefully apa input yang korang dapat pada malam ni, boleh test di dalam market. Manalah tahu tiba-tiba dapat number 1 kan. So hadiah boleh kata tahun ni naik tau untuk DVTC. So InsyaAllah saya akan share sekejap lagi. Right, jom kita tengok dekat chatting. Tak dekat chatting pula, dekat slide. Okay, hari ni saya akan tunjuk satu strategi yang dipanggil sebagai RSI. Apa tu RSI? Siapa tahu apa tu RSI? RSI? Ada yang tahu apa tu RSI? Okay, relatif. Okay, terima kasih Tuan Ahmad Nabil. Okay, sebenarnya RSI itu adalah Relative Strength Index. Okay, yang mana Relative Strength Index ni sebenarnya dia founder untuk RSI ni adalah John Wallace Wilder Jr. Okay, yang mana untuk RSI punya strategi ni memang kita banyak pakai, especially untuk market trending dan untuk kita hold swing. Okay, lepas tu dia buat benda ni pada tahun 1978. Dia perkenalkan teknik ni pada tahun 1978 di dalam buku dia, dan mana buku dia dipanggil sebagai New Concept in Technical Trading System. Okay. Lepas tu dia ada 6 popular indicator, yang mana paling popular antara semua ni adalah Volatility Index, RSI, Parabolic SAR. Yang mana Parabolic SAR saya belajar guna ni masa mula-mula kenal dalam dunia trading ni. Parabolic SAR lah benda pertama saya belajar. Kenapa? Sebab yalah dulu kita guna bursa station, daripada bursa station je memang automatic keluar Parabolic SAR. So kita belajar lah macam mana nak guna resistance level, macam mana nak guna support dia. Okay. Tapi makin lama saya di dalam ni, bila kita belajar banyak benda, barulah kita nampak RSI sebenarnya memang bagus, especially untuk market yang tengah trending. Okay. Dan kita boleh gunakan benda tu sebagai reversal, dan kita boleh hold sebagai trending juga. Itu reason dia kenapa boleh guna untuk dua-dua. Alright. Okay, sebelum kita nak masuk ke dalam bahagian charting, saya akan tunjukkan dahulu produk futures yang aktif, especially untuk Bursa Malaysia Derivative Product. Okay. Untuk bulan April saja, FCPO adalah sebanyak 86%. Lepas tu FKLI sebanyak 13%, 13.54 lah. So bila combine dua-dua FKLI dengan FCPO, almost 98% lah, 97 ke 98%. Lepas tu ada produk yang popular juga yang lain, yang mana kita ada OCPO. OCPO adalah option crude palm oil. Kita ada gold futures, kita ada OKLI option, KLCI futures, dan last kali kita ada FTSE for good. So ini produk yang saya dapat data daripada Bursa Malaysia, mana produk yang popular. Jadi khas untuk DVTC nanti, kalau boleh cuba fokus ke semua produk ni, cuba tengok macam mana. Sebab ada volume, selagi produk tu ada volume, selagi tu kita akan cuba masuk. Okay? Tapi personally kalau tanya saya, untuk option ni tak berapa sesuai untuk masuk. Kenapa? Pasal, yalah sebab kita join DVTC ni untuk dapatkan something. Okay? Mana tahu menang kita dapatlah hadiah. Okay? Sebab option ni kalau kita masuk, kita kena hold lama sikit. Melainkan kalau memang betul-betul siapa yang planning nak fokus lebih kepada option, then bagi saya okey, tak ada masalah nak masuk. Kita ada OCPO dengan OKLI. Okey, dua produk ni memang ada volume juga Right. Okey, lepas tu kita ada FEPO. Okey, FEPO pecahan dia sebanyak 0.005%. Okey. So boleh juga, especially siapa yang nak masuk spread FCPO dengan FEPO Right. Ini pecahan data yang saya dapat, yang mana FCPO sebanyak 1.2 million untuk bulan April saja. Lepas tu 200,000 di dalam KLCI Futures, dan adalah produk-produk yang lain lagi. Okey. Okey, untuk topik RSI ni, saya akan pecahkan kepada 4 bahagian. Yang pertama, cara nak pakai RSI. Yang kedua, teori. Macam mana kita nak masuk based on RSI ni. Dan yang ketiga, saya akan bagi based on case study, yang mana benda dah jalan lah, cara nak masuk entry point, stop loss dengan TP. Dan last kali, kita akan buat satu backtesting, yang mana produk yang saya akan buat tu adalah untuk CPO, dan saya akan cuba tengok juga di dalam FKLI. Okay. Cara pakai. Siapa sini tahu berapa cara pakai untuk RSI di dalam buku John Wallace Wilder Jr.? Siapa sini tahu?
Siapa jawab saya bagi hadiah. Betul ya. Siapa tahu? Salah satu dia adalah 30 dan 70. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada RSI 50. Yang ketiga, divergence. Yang keempat, top and bottom. Dan yang kelima, WNM. Okey, di dalam buku John Wallace Wilder Jr., dia ada cakap tentang 30, 70, 50, divergent, top and bottom. So W dengan M ni yang mana benda ni saya jumpa. Saya jumpalah. Bila saya jumpa, saya firm dengan cara entry point yang mana kita boleh kejar entry point tu bila-bila masa saja. Okey. Tapi untuk hari ini saya akan fokus kepada 30 dan 70 saja. Okey. Right. Untuk RSI, selalunya RSI bentuk dia macam ni. Ini yang kita nampak di dalam RSI. Ini bentuk dia. So kita ada 70. Kita ada 50 dan kita ada 30. Apa maksud 30? Apa maksud 70 dan apa maksud 50? Okey. Sebenarnya untuk RSI ni sebenarnya dia oversold. Terima kasih Cik Farah. Okey. Sebenarnya untuk RSI ni dia ada level-level dia lah. Okey. So saya panggil benda ni sebagai percentage. Okey. So dia ada level 30, dia ada level 50 dan ada level 70. Okey. Kebanyakan orang saya jumpa dululah masa saya mula-mula belajar, so kita agak agresif sikit. Dan market pun masa tu memang sedap jugalah kalau kita nak masuk. Jadi kita adjust 70 ke 80, 30 ke 20. Tapi bila kita tengok keadaan market sekarang, agak jarang dia nak capai dekat level 20 dengan 80. Jadi kita fokus mula daripada founder yang asal, apa yang dia ajar tentang benda ni. Okay, right. Betul? 70 adalah level overbought dan 30 adalah level oversold. Okay. Jadi maksud dia overbought ni apabila market tengah naik, dia dah capai dekat level 70, so kita akan anggap market dah overbought. Jadi bila-bila masa kita expect dia akan jatuh, okay? Itu expectation saja. Okay? Dan satu lagi, apabila kita nampak RSI itu jatuh bawah daripada 30, okay? Expectation kita market tu oversold. Jadi oversold maksud dia dah terlebih sell. Jadi kita tunggu masa je untuk kita reverse masuk buy semula. Okey? Okey. Satu lagi yang saya nak bagi tahu tentang RSI ni, apabila market berada di level atas daripada 50, okey, maksud dia market tengah trending. Kalau dia bawah daripada 50, market tengah trending. Tetapi apabila harga bergerak di dalam level ni, market pada waktu tu memang tengah flat. Okey? Ini yang sakit kepala sikit kalau kita nak masuk. Bila kita masuk memang banyak kali terkena lah. Sebenarnya untuk RSI ni dia lebih sesuai apabila kita masuk bila market tengah trending. Okey, dia permulaan trend selalunya bermula daripada dalam RSI. Okey. Kadang-kadang RSI dia boleh capai level ekstrim. Siapa pernah nampak level ekstrim yang paling tinggi korang pernah nampak di dalam charting yang pernah berlaku di dalam apa-apa produk lah, CPO lah especially, okay? Especially CPO. Paling tinggi berapa pernah jumpa? Berapa Tuan Amirul? 199. Oh, tingginya tu Tuan. Tinggi Tuan Juari. Lagi? 100. Betul. Paling tinggi sebenarnya 100. Tapi agak jarang benda tu berlaku lah. Tapi memang boleh capai juga. Okay? Paling tinggi adalah 99.99. Lepas tu paling rendah dia boleh capai hingga 0.01. Saya tak letak lah dia boleh capai sampai level 0 ataupun level 100 sebab agak mustahil. Mungkin pernah berlaku tapi saya tak jumpa lagi dalam CPO. So selalunya range yang saya panggil level paling ekstrim di dalam CPO. Paling ekstrim lah. Roughly dalam 92 ke 95%. Itu paling ekstrim saya jumpa. Dan level paling low pun dalam 12, 10, 9. Itu yang saya pernah jumpa sebelum ni lah. Alright. Okay, satu lagi saya nak bagi tahu tentang RSI ni. Okay, RSI ni movement dia selalunya dia akan bergerak macam ni. Ada masa dia bila dia dah naik, kita dah nampak level ni dah overbought.
Jadi kita pun get ready masuk sell. Bila kita masuk sell, rupanya dia pause sekejap saja, lepas tu dia naik melebihi. Okey? Banyak kes benda ni berlaku jugalah. Tapi tak ada masalah pun kalau kita jumpa macam ni, kita cuba je. Sebab market dia tak akan naik sebatang macam ni. Selalunya dia mesti ada pause. Masa dia pause itulah, itu waktu dia kita cuba masuk. Lagi satu, based on RSI ni juga, kita boleh tangkap satu swing. Market berubah arah. Market daripada uptrend, lepas tu dia berubah downtrend. Ini yang kita cuba tangkap. Ini memang betul. Yang mana benda yang saya bagi dekat saya punya student, banyak kali jadi juga. Cuma hari ni tak jadi. Kita terus teranglah bagi tahu hari ni tak jadi. Kenalah stop loss kan. Kena stop loss, kenalah. Alright. Okay. Contoh dia untuk RSI, macam mana kita nak tahu pergerakan RSI itu. Based on RSI ni je, macam mana kita nak cari entry point. Sekejap lagi saya akan tunjukkan. Okay, contoh dia, apabila RSI berada dekat certain level macam ni, pertama sekali saya panggil ini adalah level overbought. So kita akan cuba cari buy apabila dia cross above level 30. Okay. Apabila dia cross above lagi, kita masuk buy lah. Dan last kali bila dia cross below daripada 70, kita masuk sell. Ini je contoh dia, memang simple je. Siapa-siapa pun lah, bila dia buat paper trading ataupun backtesting nanti, dia akan dapat tangkap benda ni. Percaya cakap saya. Okay. Right. Kita dah masuk ke bahagian pengenalan tadi. Okay. So sekarang kita masuk ke bahagian teori. Okay. Okay. Untuk siapa yang ada apa-apa soalan, boleh type dekat question. Dekat apa? Okay, ini nantilah, minta maaf. Alright, ini chat. Okay, kalau nak observe time frame berapa? Time frame nanti saya akan tunjukkan ke semua time frame, insyaAllah. Alright, based on teori macam ni, cara kita masuk buy ataupun cara kita masuk sell. Okay, contoh dia, apa yang kita nampak di dalam market ni? Okay, first kali bila saya nampak market macam ni, dia cross je above daripada level ni, saya masuk buy. Okay, kalau dia cross below ni, saya masuk sell lah. Macam tu je cara kita masuk. Okay. So bila saya nampak, saya akan masuk buy lah dekat level ni. Okay, so level untuk saya masuk buy, saya akan berpandukan kepada Japanese candlestick juga. So daripada Japanese candlestick, saya akan buy daripada previous above candle. Okay, so stop loss saya akan gunakan previous low. Okay. Okay, saya nak tanya, previous low tu agak-agak besar ke kecil? Selalunya kalau kita nampak di dalam keadaan market CPO. Besar ke kecil? Kecil besar, kecil besar. Besar kecil. Senangnya besar Okey. Okey, Tuan Adam, saya bagi tahu Tuan Adam sikit sebab kita nak fokus dalam DVTC. So kita test lah masuk dengan modal yang ada nanti. Jadi bila kita masuk, kita cuba je masuk tengok macam mana. Kita follow exactly apa yang saya akan cuba tunjuk nantilah. Okey? Jadi kita masuk, kita tengok keberkesanan dia. Nanti saya akan tunjukkan based on charting berapa besar dia punya stop loss, berapa kecil stop loss, lepas tu berapa besar kita punya take profit yang kita akan cuba hold bila kita masuk. Okay, right. Contoh untuk sell pun sama juga. Apa saya akan buat bila dia cross je, saya akan masuk sell daripada level sini, sell below low candle, lepas tu stop loss saya akan ambil previous high. Okay, saya tak nak ambil yang previous higher high, higher low, lower high lah ni saya tak nak ambil sini. Kenapa? Sebab most of the time, banyak kali dia makan dulu dan baru dia jalan. Okay, sebab tu saya ambil terus level yang paling besar, dekat paling belakang. Okay, itu salah satu cara dia yang kita buat. Okay, jom kita tengok based on charting, macam mana kita nak masuk buy. Okay, ini contoh untuk FCPO 15 minit. So, untuk CPO 15 minit, saya nampak market tengah jatuh. Bila nampak dia tengah jatuh macam ni, kita selalu biar. Kita akan biarkan. Okay? Kita biarkannya. Kenapa? Sebab kita nak tunggu dia cross dulu. Bila dia cross, baru kita buat decision nak masuk. Kalau saya guna 15 minit charting, maksud dia, saya kena tunggu setiap 15 minit. Contoh, market CPO open pada pukul 10.30 pagi. Bila dia open 10.30 pagi, dia dah cross. Tapi saya tak masuk lagi. Pasal apa? Sebab saya kena tunggu candle 15 minit tu complete. Apabila dia complete, pukul berapa dia complete? Market buka pukul 10.30, dia dah cross. Katakan pukul 10.30 dia cross. Okay, pukul berapa saya akan execute order? Pukul berapa? 10.45. Terima kasih Tuan Adam.
Betul. Maksud dia 10.45 baru kita masuk. Kenapa kita kena tunggu candle tu complete dahulu? Apabila dia complete, baru kita masuk. Jangan sesekali masuk benda tak complete. Inilah yang ramai saya jumpa, especially trader saham. Apa dia orang buat? Bila dia orang nampak je, oh Marubozu. Hari-hari cari Marubozu. Benda tak complete. Saya tanya, Marubozu dekat mana? Marubozu dekat daily. Okay? Daily, kau kata Marubozu, benda tak complete kot. Macam mana kau boleh buat decision macam tu? Oh tak, memang aku belajar macam ni. Padahal dia kena faham. Benda kena complete dulu. Terima kasih Tuan Adam. Maksud dia pukul 10.45 kena complete. Kalau candle appear pada pukul 2.30, jadi 2.45 baru kita buat decision nak masuk. Kadang-kadang memang terlambat. Kalau terlepas tak apa. Tapi most of the time dia takkan terlepas lah. Melainkan second session CPO selalu kan, bila dia open je, dia akan bergerak mengganas sikit. Dia akan keluar sebatang-sebatang candle macam tu. Okay? Right. Bila dia dah complete, okay, dalam case ni, contoh dia, pada pukul 10.30, market open dan dia reverse, saya nampak dia dah nak cross tapi dia tak confirm lagi. Bila dia confirm je, okay, 10.45 saya akan buat decision masuk. Macam mana kita nak masuk? Okay, saya akan tanda entry point saya akan gunakan candle masa dia cross and dia maintain above daripada level 30. Cross above 30 dan maintain above level tu lah. Okay. Next, saya akan tanda entry point saya. Inilah entry point saya. Okay. Sini entry point saya. Korang jangan main-main strategi ni. 2019 saya banyak pakai. Pada tahun 2019, 2020, 2021. Paling besar swing kita pernah tangkap 200 ke 300 point. Okay. 200-300 point. Tahun lepas, masa DVTC, harmonik in play. Masa harmonik, saya cakap lah. Kita masuk pub tinggal 2-3 hari. Okay. So, entry point dekat sini. Stop loss saya dekat mana? Macam yang saya cakap tadi. Siapa boleh bagi tahu? Stop loss dekat level lowest ni. Saya akan ambil previous low sebagai saya punya stop loss. Okay. Right. Jom kita tengok apa berlaku next. Entry dah kena dah. Next candle kan? Next candle, mesti entry kena lah. Sebab kita enter position selepas candle complete. Okay, entry dah kena. Dah, settle. Next. Besok gap up. Tak pedulilah ada keberanian ataupun tak ada keberanian. Masa DVTC ni lah yang kita akan cuba masuk. Kita hentam banyak-banyak. Okay. Right. Dah gap up. Kau gap up. Bukan tukar bulan ni gap up. Okay. Average 3350, 3408. 50 tick. Banyak tu. Okay. Next. Tengok. Dia naik lagi. Dia jatuh lah. Dub-dab. Kita nak main swing. Masa market down, dia bertukar arah je. Okay, kita nampak satu sign, kita buy. Pub. Maksudnya kita nak tangkap daripada market tengah jatuh ke bawah, naik ke atas. Itu kita punya goal. Next. Okay tak? Tak tukar bulan lagi ni. Okay. Berapa point ni? Bolehlah. 3,400, berapa? 3350, 3804. Berapa point tu? 300, 400 point. Okey lah, sikit je kan? 400 point. Sikit je banyak. Okay. Betul Tuan Hafiz. Kita akan masuk buy stop limit ataupun kita masuk sell stop limit. Okay. Okay. Contoh untuk sell. Semua dapat kan? Dapat tak? Dapat tak semua? Senang je kan? Tak susah pun. Okey, jom kita tengok contoh untuk sell pula. So macam mana kita nak sell? Okey, ini sama juga. Masa market tengah bergerak macam ni, kita biarkan dulu. Okey, kita biarkan sampai dia cross bawah. Ini tak cross lagi, jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu sebab RSI still above daripada 70. Dia dah pecah. Kita tak kisah RSI panjang ke, masa dia jatuh panjang ke, ataupun masa dia jatuh sikit ke, itu salah satu sign. Dan baru kita akan masuk. Okey, dah jatuh dah. So katakan sama juga case tadi 10.5 lah. Katakan market 10.5, gap down kan, CPO kan banyak gap down 10.5. Okey, 10.45 baru buat decision sampai dia betul-betul dah jatuh bawah daripada 70 baru kita masuk sell. Okey. Cross below 70 and maintain below it. Okey. So entry point saya akan gunakan based on next candle tu masa dia complete. Okay. Stop loss saya ambil dekat level atas. Memang tak ada choice. Inilah yang kita akan buat. 15 minit je. Ini based on charting 15 minit tau. Okay, jom kita tengok next. Entry tak kena lagi. Tak kena. Okay, tak kena. Next. Oh, dah kena dah.
Ada shadow tu sentuh. Bila dia dah kena, Pak, next. Tengok apa berlaku. Allah, lajunya slide ni. Dia touch entry point, lepas tu dia junam jatuh ke bawah. Okay? 2019 pun saya rasa market tengah sedap masa tu. 19-20. 20 kan? 20-21 lah. Saya lupa. 19 saya ingat harmonic in play masa tu. Okay? So dia jatuh. So boleh kata berapa tu tadi sell? Entry point dekat mana? 3760 lah. Lepas tu dia jatuh almost 3457. 200 point. Almost 200 point kita dapat tangkap. Okay? Right. Kita tengok. Sekarang kita cover bahagian case study pula. Okay? So bahagian case study. Macam mana? Case study untuk buy. Kita akan tengok. Contoh kan. Okay. Bila market tengah bergerak macam ni, dia jatuh. Jangan masuk dulu. Next, apabila dia keluar, sama juga macam tadi, tapi kali ni kita akan kira terus. Okay? Bila dia keluar, kadang-kadang kebanyakan orang akan rasa terlambat dah nak masuk, tapi sebenarnya still sempat masuk lagi. Okay? Sebab ini boleh kata trend following. Kita akan kejar entry point apabila benda dah confirm. Okay? Lambat lah. Memang entry point lambat, tapi tak apa. Sebab saya tahu kebanyakan orang yang saya jumpa, kebanyakan orang ni suka nak buy dekat akar, lepas tu nak sell dekat pucuk. Oi, tak boleh tahan dengan orang macam tu. Mana yang kita dapat, tu yang kita ambil. Kadang-kadang satu swing 200 point, 50 point bagi dekat orang lain, 150 je kita ambil. Tak payahlah nak lawan yang ni. Nak lawan dengan orang-orang macam ni kan. Kebanyakan orang macam tu ya yang kita jumpa. Okay. Right, dia dah complete. Cross below 30, cross above 30 dan dia maintain di level tu. Okay, then baru kita buat decision untuk masuk. Okay. So saya akan buy dekat previous high candle, dekat highest candle 3761. So stop loss saya akan ambil daripada previous low. Okay, stop loss saya dekat 3721. Alright. Berapa point? 40 point je. 40 point banyak tak? Saya nak tanya. Banyak tak 40 point? Sikit je kan? Alah, 1000 je pun. Okay. Okay, next kita tengok apa berlaku. Entry buy kita hit dekat 3761. Ini ada satu shadow. Ada satu shadow dah hit. Okay, dekat entry ni. Tengok apa berlaku. Masa kita long position, okay, ini penting. Siapa yang hebat boleh memorize lah, boleh fokus jap. Tapi kalau ni nak tulis lah. Right, ini penting saya nak bagi tahu. Masa dia cross dia, nampak? Bila dia cross dia keluar sebatang candle tapi dia jatuh semula. Kebanyakan trader dia akan panik. Dia akan rasa panik, dia akan cakap, betul tak apa yang aku buat ni? Betul tak apa aku buat ni? Betul tak apa yang aku masuk ni? Biar betul silami ni. Tak apa yang dia bagi ni, cakap. Sebab dia keluar sebatang lepas jatuh. Tak apa. Itu salah satu sign yang market akan berubah. Benda ni, kalau siapa ada basic tentang Dow teori, dia tahu benda ni. Inilah yang kita akan cuba masuk. Okay? Right. Bila kita dah long position tadi 3761, masa kita long tu, RSI tu maintain je naik. Hold je. Masa tu kita akan cuba hold kita punya position. Okay? Kita akan hold the position. Saya tak masuk lagi nak cerita, nak sembang tentang ni. Tentang benda ni. Okay? Sebab banyak sebenarnya. Selagi dia above level daripada 70, selagi tu kita akan hold kita punya position. Okay? Bila kita dah hold, lepas tu tiba-tiba dia dah cross pula dekat level bawah ni. Okay? Dia dah cross kat level bawah. So apa saya akan buat? Masa ni salah satu sign lah. Okay? Ini salah satu sign yang market mungkin akan berubah lah. Daripada aku buy, dia nak naik ke atas. So sekarang aku nak tukar sell pula, dia kata. Okay? Ya, so kita akan trailing lah kita punya position kat dalam ni. So trailing stop tu, kita akan ubah kita punya stop loss daripada level bawah tadi. Tadi kita punya stop loss dekat level bawah ni. 1000 je. Kan? Sini. Lepas tu kita ubah stop loss kita naik sampai ke level atas ni. Kita akan follow rapat je trailing stop ni. Okay? Bila kita dah follow rapat, next tengok apa berlaku. Dah kena lah. Katakan dah kena lah. So busuk-busuk boleh kata boleh lah dapat 182 tick. 182 tick je. Okey lah dia kata. Okay? Ini salah satu contoh dia yang pernah berlaku di dalam market dekat CPO. Right. Untuk RSI ni sebenarnya untuk market trending je. Kalau dia tak trending, janganlah. Tak payahlah masuk. Okay? Right.
Case study untuk sell pula, kita akan tengok dekat dalam ni. Market tengah naik. Lepas tu first kali kita nampak ada RSI cross below daripada 70 dan dia maintain bawah daripada 70. Okay, dah jumpa salah satu sign. Market akan berubah arah. So saya akan sell kat level bawah ni. Lower candle 3882. Stop loss saya dekat 3119. Okay lah 40 tick. Roughly 40 tick je lah. 40. 20. 40 tick lah. Okay. So 40 tick je stop loss. Kalau guna 15 minit ni. Okay, jom kita tengok. Jadi ke tak. Dia jatuh. Entry sell pun boleh kata dah hit. Dia dah kena. Okay. Dia kadang-kadang yang crucial ni masa entry point. Masa entry point ni ramai trader cabut. Memang semua belah. Kenapa? Sebab dia orang takut. Sebab view tak jadi. Padahal market tengah flat je. Itulah kita besarkan sedikit kita punya stop loss. Okay, saya tak tunjuk lagi cara nak buat average stop loss macam mana. Based on candle, kita akan kira berapa level highest dia, baru kita akan masuk based on stop loss calculation tu. Okay, itu tak buat lagi. Nanti pening semua. Kita guna yang simple je. Ambil previous high. Okay. So, saya dah short position dekat sini. Market main-main kan. Lepas tu dia naik, dia sentuh semula. Previous support become resistant. Sentuh lagi kali kedua. Zas, lepas tu dia jatuh. Kalau kita kira based on calculation macam ni saya nampak dekat dalam ni. Okay, ada yang tertanya-tanya. Ni dah sentuh. Tak, dia tak sentuh lagi. Selagi dia tak sentuh, selagi tu kita hold position. Once kalau dia jatuh macam ni, okay, lepas tu dia naik semula, itulah waktu dia untuk kita trailing, kita ubah kita punya stop loss tadi yang 40 tick je, jatuh dekat level bawah. Okay. So kita tanda lah. Trailing stop. Lepas tu kita boleh reverse. Reverse tu kemudian. Nanti saya akan tunjukkan kemudian lah. Right. So trailing stop di dalam level ni. 3532. Lepas tu kita tengok apa berlaku. Okay. Boleh kata kita dah secure kita punya profit. Apa-apa benda berlaku 350 tick dalam tangan 8750. Tapi strategi ni boleh kata kalau siapa yang real lah. Kalau yang real nak masuk setakat satu lot je lah. Yang bagian risk management insyaAllah next event nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak jaga kita punya risk management. Okay. Okey, sampai sini ada apa-apa soalan tak? Tenang je kan? Okey, jom kita tengok based on practical dengan backtesting. Okey, saya nak tanya kenapa kena buy 30? Kenapa tak buy dekat 70? Kenapa? Okey. Saya bagi dua situation. Dua je situation saya bagi. Buy 70 dengan buy 30. Jom kita tengok. Okey, kenapa kebanyakan orang dia suka buy dekat 70? Sebab dia kata market tengah trending masa tu. So kita kena tangkap masa dia tengah trending. Okey, tak apa. Itu dia punya pasal lah. Tapi yang saya tunjuk buy dekat 30 tadi. Okey, kita tahu kita tengok salah satu contoh dia. Bila dia dah cross above 70, lepas tu kita pun pergilah masuk buy dekat 3655. Okey. Lepas tu tengok apa berlaku lepas tu. Dia terus jatuh. Okey. Dia terus buat satu kejatuhan dan sangat susah nak baca, especially kalau dia break above 70. Seriously memang sangat susah kalau nak masuk. Kalau nak masuk silakan, tak ada masalah. Tapi based on study yang kita buat, RSI 30 lebih sesuai untuk kita masuk. Okay, market jatuh sampai 3575. Okay, itu situation kalau buy dekat 70. Okay, sekarang kita tengok dekat buy 30. Macam saya cakap. Okay, kita buy dekat 30. Lepas tu tengok market naik sampai 70. So kita ada peluang lebih jauh. Kita tak kisah dia gap up ke, gap down ke, sebatang candle ke, marubozu ke, tak kisah. Kalau ada sign dekat dalam, kita masuk je. Okay. So chances dia daripada sini naik dekat atas lebih tinggi. Compare daripada yang ni tadi, daripada kita buy dekat sini pula. Lepas tu dia naik sampai maksimum berapa? 100. Tak boleh capai lah. RSI takkan capai sampai 100 level. Okay. Itu reason dia kenapa kita tak bagi, kita tak ajar lah, especially untuk kita punya student, jangan sesekali buy dekat level 70, buy dekat 30. Okay. Kenapa? Okay, reason dia, logik dia kenapa, sebab kalau saya buy daripada level 30 hingga ke 70, saya ada peluang 40% hingga 70% profit yang saya boleh dapat based on satu swing tu. Okay. Kalau saya sell sama juga, sell 70, TP sampai 30, saya ada potential 40% hingga 70%. Sama je. Okay. Instead of kalau saya buy 70 dengan sell 30,
Saya ada 30% je peluang. Itu pun kalau capai 100. Okey? Itu pun kalau capai 100. Kalau tak capai memang tak boleh lah. Jadi jangan buang masa nak masuk masa market tengah trending ke atas. Masuk masa permulaan. Kita nak tangkap satu swing. So kita nak hold. Kita nak hold sampai habis. Okey? Alright. Jom kita tengok daripada charting contoh untuk guna RSI ni. Okey? Right. Tadi ada yang bertanya time frame mana? Time frame mana? Ini soalan yang paling ramai orang bertanya. Okey, saya akan bagi dahulu based on 60 minit ya tuan. Okey, based on 60 minit. Saya bagi dulu contoh jap. Okey, jom kita main-main dekat sini dululah. Okey, jom kita tengok. Market tengah naik macam mana kita nak masuk based on charting? Semua nampak kan charting? Semua nampak tak charting? Kalau nampak cuba tekan raise hand. Tengok 2 orang je tekan, 3 orang je. Allah, 7 je, 10, 12. Okey, bagus. Semua nampak. Alright? Average dalam 20% lah yang nampak benda ni. Alright, jom. Kita tengok charting. Okey. Kita dah masuk teori tadi. Sekarang kita masuk bahagian praktikal pula. Yang tadi praktikal sikit je. Yang kali ni kita tengok based on sebatang candle. Saya bagi contoh based on 60 minutes. Okey. Dalam dulu ni. Okey, 60 minit. Masa dia naik, tak payah masuk dulu. Biarkan. Okey. Masa dia dah start jatuh ni, saya tak kisah pukul 9 malam ke dia, pukul 10.30 pagi ke dia dah jatuh. Itu waktu dia untuk kita masuk. Nampak Okey, saya besarkan dulu Okey, saya nampak RSI ni dekat level 69. Tengok dekat kiri ni Dekat kiri ni 69.45. Dia dah cross dah. Oh, cantik ni untuk saya masuk. Okey. So, next step. Apa yang saya patut buat? Saya akan tanda entry point saya. So, entry point saya dekat sini. Salah pula. Okey. Sell stop limit. Sell stop limit berapa tadi harga? Kita tengok harga jap. 3938. Okey, sell stop limit 3938. Lepas tu saya punya buy stop ataupun stop loss stop loss saya dekat 3978. Okey, 3978. Inilah entry point saya. So TP macam mana? Tak payahlah letak TP. Nak swing kot. Kan? Okey, jom kita tengok next apa berlaku. Disebabkan dia complete pada pukul 9, so entry point kita akan masuk pada pukul 10 malam. Okey? Tengok next. Okey, entry dah kena. Sekarang ni saya nak bagi tahu memang crucial especially untuk masa entry point memang kadang-kadang dia quite tricky sebab dia selalu tarik dulu duit korang. Then last kali baru dia akan masuk. Okey, kita tengok apa jadi. Alhamdulillah. Okey. Boleh kata jadilah view kita. Dia naik. Masa dia naik ni tak kisahlah. Dia sentuh ke entry point, kita ambil peduli. Yang penting entry point kita dah betul-betul dah kena. Just in case kalau dia makan juga stop loss 1000 lah. Based on hourly, stop loss sebanyak RM1000. 40 tick. Okay. 38 sell, 78 stop loss. Jom tengok next. Nampak? RSI tu maintain je below. Once kalau dia below daripada level ni memang kita nampak kita cuba hold je lah. Okay, nampak? Okay, kalau boleh kita nak hold sampai dia sentuh 70. Okay, sampai sentuh 70. Okay, tapi kadang-kadang kita kurang bernasib baik. Dia boleh jadi macam ni juga. Dia sentuh semula. Alah, tak sentuh pun dekat 30. Lepas tu dia jatuh sampai ini je. Yang tak boleh buat apa-apa lah. Entry dah betul. Tapi kalau view jadi, contoh dia, kalau view jadi, hold dia sampai 70. Ya, nampak? Belum lagi. Dia belum jadi lagi. Belum lagi. Itu reason dia kenapa saya bagi tahu kena tunggu candle complete. Sebab kalau dia tak complete, dia main-main. Dia banyak main lah. Okay. Bawa bila nak sentuh ni? 30. Belum lagi. Masa ni kita hold je. Kalau boleh hold je lah. Okay. Kalau dia sentuh semula tak boleh buat apa-apa lah. Ini perlukan keberanian. Ada berani, hold. Okay. Sebab masa kita dah masuk, kita punya profit masa tu dah almost 235 tick. Dia ada strategi sebenarnya. Nak masuk satu lot 235 tick ataupun nak masuk 4 lot dapat 235 tick pun boleh. Tak payahlah nak tunggu lama kan. Berapa hari bulan ni masuk.
Hari Selasa 4 hari bulan masuk, lepas tu 12 hari bulan masih hold lagi. Nampak? Inilah yang kita buat, kita hold lama. Okay? Masa dia jatuh, biarkan dulu. Tak payah TP lagi. Jatuh lagi. Jatuh lagi. Jatuh. Pak. Dialah ni. Masa kita nampak dia dah start cross above, okay? Dia dah cross above daripada 30, saya akan ubah saya punya style stop tadi tu. Buy stop limit, saya punya buy stop tadi, saya akan letak dekat level level 3727. Okey. Ubahlah. Buy stop ni kita ubah 3727. Okey. Ubah stop loss daripada higher ke lower, maksud dia trailing stop. So kita ubahlah kita punya trailing stop 3727. Okey. So next candle kita tengok macam mana, sentuh tak? Dah sentuh lah. Okay, then kita kira lah kita punya profit. Berapa banyak kita punya profit tadi. Okay. Dah dapat 200 tick lah. Kita kira average. Satu kali masuk 5,000. Tapi lama lah hold. Okay. Hold lama lah. Alright. Lepas tu tiba-tiba dia jatuh semula. Lepas tu dia reverse. Okay. Reverse ke naik. Nampak? Masa ni tak ada choice lah. Apa yang kita boleh buat, kita tunggu satu arah aja. Kita nak tangkap. Kita nak tangkap masa permulaan. Pertama kali kita cuba jadi jatuh sikit. Okay, kalau takut sangat pergi trailing. Kali kedua cuba lagi. Okay, jadi. Ni lagi contoh dia. Based on RSI ni. Saya bagi. Ni masuk sini. Dah cross below. Okay. Dah jatuh. Kita sell. Zas naik semula. Okay, tak apa. Jangan give up. Masuk lagi next. Gap down. Masuk. Pap, dapat. Stop loss kecil. Potential profit 100 point. Inilah benda yang kita nak. Saya tak tahulah, ada kebanyakan klien ni dia suka masuk sikit-sikit je. Dia nak dapat tu, nak dapat ni. Kalau boleh sehari nak ambil 40 tick. Bagi dia 40 tick dah cukup. Bagi saya tak cukup. Saya nak tangkap satu swing. Okay? Okay, itu based on hourly. Jom kita test dekat smaller time frame pula. Okay, sebab tadi ada yang bertanya. Saya guna 1 minit melampau lah. Tapi 1 minit kita masuk. Right. Kita test lagi. Tadi contoh apa sell. Sekarang kita contoh untuk buy. Okay, ni kali saya tunjuk sikit. Contoh yang kena stop loss lah. Mana boleh bagi yang profit je kan. Sebab kita buat study of probability. Okay. Fokus dekat bawah ni. RSI saya buka dulu dekat sini. So RSI pada waktu tu adalah 25.92. Okay. Naik. Naik. Okay, saya nampak dia dah start naik. Okay, dah start naik. Saya masuk buy. Buy dekat sini. Stop loss saya dekat level sini. So saya kira lah berapa stop loss saya. 20 tick je. 20 tick. Saya panggil istilah geli-geli lah kalau nak masuk. Okay. Right. Lepas tu kita tengok. Masa masuk. Lepas tu dia makan. Saya punya. Entry kena. Entry kena dulu. Lepas tu tiba-tiba dia jatuh. Okay. Dia jatuh dia makan saya punya stop loss. Okay, tak apa. Next. Kita tunggu lagi. Test je untuk kali kedua. Okay. Kali kedua dia kena lagi. So kita masuk lagi untuk kali kedua. Right. Ni berapa stop loss? 98, 89. 9 point je stop loss. Nampak? Okay. Hold dia. Selagi dia maintain. Selagi dia dia tak cecah 70, selagi tu kita hold. Tapi kalau dia cecah 70, then baru kita close lah position. Okay. Ni tak kena lagi. Tapi market dah pergi walaupun dia dah start jatuh. Okay. Hold. Sampai 70. Allah, lamanya nak sampai. Kalau dia jatuh bawah, korang tak ada choice, memang kena tutup. Dia dah start jatuh lah tu, masa tu. Okay. Dia dah start jatuh, masa ni tak ada choice. Bila dia jatuh memang sakit hati jugalah. Kita pernah 150 point dalam tangan. Bila kita hold kita hold dapat 150 point. Saya ingat pada waktu tu. Tapi tiba-tiba dia trailing, dia terus jatuh. Ini terpulang pada korang. Macam mana korang nak adjust benda tu? Sebab dia tak tentu. Kalau korang guna benda ni macam Algo. Kalau Algo memang dia baca 100% benda ni. Memang korang tak boleh TP pun. 65 tick. Okey lah. 5 minit 65 tick. Banyak tu. Kan? Right. Okay, untuk sharing saya, itulah. Saya rasa dah habis bahagian saya. So, saya akan pass semula dekat Tuan Zafri. Okay? Okay, so terima kasih banyak kepada Tuan Lami atas kesudian dan penyampaian yang terlalu detail. Sebab saya ingat dulu masa saya belajar RSI, saya tak belajar sedetail ini. Memang kita nampak benda ni basic. Okay? Tak nampak skrin?
Okay, kejap Sorry. Okay, alright. Okay, so kita akan terus kepada sesi Q&A. So, tapi sebelum tu saya suka ingatkan untuk bertanya soalan sebenarnya korang boleh pergi dekat bahagian chat box, bukan chat box dekat section Q&A tu. Sila type soalan korang di dalam sana dan saya akan bantu bacakan dan Tuan Lami akan bantu jawabkan. Dan seterusnya suka untuk saya bagi tahu juga yang Tuan Lami ada sesuatu nak berikan hadiah kepada anda semua, tapi inilah kepada mereka yang menjawab feedback saja. So kejap saya akan baca dahulu soalan. So apa-apa soalan boleh masuk dekat ni Q&A. Alright. Okay, so saya baca daripada Tai Leong. Tai Leong dia bertanya, apa itu law candle? Okay, Mr. Tai. Okay, law candle based on Japanese candlestick. Okay, Tuan. So, kalau kita tengok based on Japanese candlestick, dia ada open, high, low dengan close. Okay. Sini adalah open. Ini adalah level high. Lepas tu sini adalah level low. Dan low dengan close dia yang sama. Okay. Especially untuk kalau kita jumpa RSI 70 lah contoh. RSI 70, kita nak sell. Kalau kita jumpa RSI 70. So saya akan ambil dekat lowest candle. Ini sebagai contoh dia untuk lowest candle. Okay. Lepas tu sini adalah highest candle. Kalau contoh untuk buy, katakan kalau kita nak buy dekat level bawah lah. Okay, so kita buy dekat level bawah. Alright. Macam itulah. High. So, untuk buy, kita akan guna high. Kalau untuk sell, kita akan guna lowest candle. Maksudnya kita akan sell lah dekat dalam tu. Okay. Mr. Lau? Okay, alright. So soalan seterusnya, apa tender daripada Mr. Tai juga, apa tender yang komplit dan tak komplit memang masa yang sama? Okay. Apa tender yang komplit dan tak komplit memang masa yang sama? Tuan Lami faham tak soalan ni? Baik, okay, alright. Okay, tender saya expect bukan tender. Saya expect benda tu adalah candle. Okay, candle complete dia macam ni tuan. Mr. Tai. Mr. Tai atau Miss Tai Okay, apa yang saya boleh bagi tahu? Candle complete macam yang saya cakap tadi. Kalau kita guna hourly candle, okay, kalau saya guna hourly candle lah contoh. Market buka pukul 10.30. So, katakan pada waktu tu pukul 10.30 dia dah complete. Candle bukan tender, candle. Candle dah complete, katakan dia dah complete, cantik. Then barulah kita buat decision untuk masuk. Okay? Itu waktu kita akan buat decision untuk masuk. Itu maksud dia lah, based on candle. Memang masa yang sama, kita kena tunggu complete. Katakan, kalau masa tu kita gunakan 30 minit candle, masa kita gunakan 30 minit candle tu, dia appear, dia dah cross. Katakan kita nak buy, dia dah cross below, dia dah cross above 30, 10.30 kan market buka. Dia cross pun pada waktu tu pukul berapa? Pukul 10.31 minit. So kita tak boleh masuk lagi. Kita hanya akan masuk bila dia complete. 30 minit candle dia complete pada pukul 11 dan pukul 11 tu baru kita execute kita punya order. So kadang-kadang ada yang bertanya, dia complete dekat 30 minit lah. Dia tak complete dekat 15 minit. Contoh So kita masuk 30 minit. Tapi apa yang saya buat? Kalau masa saya buka charting tu, saya nampak saya dah fokus saya nak masuk based on 30 minit, saya akan masuk 30 minit je. Ataupun saya fokus dekat 15 minit, saya akan fokus dekat 15 minit. Itu je yang saya akan buat. Okay? Alright, okay. Soalan seterusnya adalah daripada Mr. Jared. Mr. Jared Lee, what is the win rate of this strategy? Boleh saya tahu win rate strategi ni dalam FCPO, FKLI dan ada pernah buat backtesting kah? Okay, winning rate strategi benda ni, okay. Saya sebenarnya kalau tanya, memang kita tak buat backtesting, tapi based on 100% daripada last year punya DBTC, yang mana kita berjaya grow daripada 100,000 ke 500,000 lah. Itu pun berapa kali masuk trading. Kita test based on strategi tu.
Strategi tu kita masuk, kita test. Lepas tu dia jadi, dia jalan. Lepas tu boleh kata selepas habis ya, market dah start mengganas gila. Masa market dah start trending gila-gila, itu waktu dia kita akan cuba ni. Strategi ni memang sangat sesuai. Okay, masuk je, masuk. Okay, kita akan main masuk je. Kalau tanya winning rate, okay, sebenarnya saya tak keep track lah. Tapi kalau nak tanya, saya boleh grow almost berapa persen daripada 100 naik ke 500k. 550 something lah. Berapa persen? 500% lah macam tu. Boleh buat. Percaya cakap saya. Sebab kita fokus dengan DVTC ya tuan. Okey, soalan seterusnya daripada Tuan Jalani. Berapakah tempoh masa yang praktikal untuk newbie fokus pada RSI 30 ataupun 70? Okey, untuk tempoh masa yang praktikal untuk newbie fokus RSI 30 dengan 70 tempoh masa. Okey. Saya ikut pemahaman saya Tuan Jalani. Kalau tuan nak masuk benda ni, kadang-kadang kita akan cuba main swing. Kita takkan guna untuk trading. Kita takkan guna untuk scalping. Kita akan masuk based on ni je. Kita akan masuk based on apa nama? Kita swing. So maksud dia kalau nak masuk benda ni, ada modal. Okay, memang nak tak nak kena lebih daripada 9,000 lah. Okay, 10,000 lah. Saya anggap 10,000 lah satu lot untuk CPO sebenarnya 9,000. Sebab kita nak swing, kenalah masuk. Sebab kadang-kadang kita nak capai target benda tu ambil masa seminggu. Baru boleh capai kita punya target. Especially untuk TP lah ataupun kita punya stop loss. Okay. Alright. Soalan seterusnya daripada Tai Leong Lai. Macam mana tahu 30, 50 dan 70? Macam mana nak tahu 30-70? Yang tadi based on charting tu, boleh tengok daripada sini. Kita ada, okay, saya besarkan Okay, kita ada level 70 sini. Ni level 70. Lepas tu bawah ni kita ada level 30. Inilah yang kita tahu. Macam mana dia boleh cross ataupun dia tak boleh cross. Okay. Alright. Okay, soalan seterusnya daripada Tuan Muhammad Sani. Tuan Lami, kita guna RSI only atau RSI stochastic maksudnya? Okey, Tuan Sani. Kalau RSI ni sebenarnya kita study apa? Rate of change lah. Okey, maksudnya kita nak tangkap swing je. Dia memang sesuai untuk swing. Tetapi untuk stochastic ni sebenarnya dia agak sesuai untuk kita untuk market yang tengah flat. Okay, untuk market yang tengah trending, bagi saya memang tak sesuai gunakan stokastik. Ada beza dia. Jadi untuk trending, saya banyak guna study daripada 3 buku lah yang saya refer. John ni daripada John Wallace Wilder Jr. Lepas tu saya tengok daripada buku John J. Murphy. Dan last kali saya tengok daripada buku Scott M. Carney. So 3 buku ni memang gunakan, dia ada explain lah. 2 buku daripada Wallace Wilder Jr. Dia bagi tahu tentang ni je. Tentang market trending memang sesuai untuk pakai benda ni. Okay. Lepas tu kalau saya tengok daripada John J. Murphy pun bagi tahu benda ni memang sesuai untuk swing. Dan last kali Scott Carney dia apply benda ni memang dia call untuk swing je. Jadi saya pun tak study sangat lah untuk stokastik. Dulu saya study lah. Tapi bila saya dah start tengok daripada buku, kita apply di dalam market. Bila kita tengok, memang RSI ni dia sesuai untuk swing je. Memang tak sesuai untuk market yang tengah flat. Lepas tu kalau nak combine, saya tak study lagi cara nak combine RSI dengan stokastik. Saya tahu ada study daripada orang lain, tapi boleh kata dia combine antara 2 study tu. Jadi saya pun tak berapa fokus dekat stokastik RSI. Saya fokus satu je, RSI je. Alright, soalan seterusnya daripada Tai Leong Lai juga. Di mana kita cari graf yang ditunjukkan tadi? Okay, Mr. Tai, nak cari charting yang saya tunjukkan tadi, nanti video ni akan diupload di dalam Bursa Marketplace. Bursa Marketplace, jadi nanti boleh tengok semula video ni di dalam Bursa Marketplace. Alright, okay. Soalan seterusnya daripada Tuan Rahimi. Guna time frame apa nak tengok Marubozu complete? Okay, Tuan Rahimi, sebenarnya benda tu dia tak ada kaitan dengan benda yang saya nak tunjukkan hari ni.
Tapi ingat je tuan, kalau tuan guna daily, kalau guna daily Marubozu, daily Marubozu ni tuan, kena bagi tahu, market buka pada pukul 10.30 CPO, lepas tu dia tutup pukul 6. Bila dia complete Marubozu, itulah maksud dia complete. Kalau saya guna 15 minit, pastikan 15 minit tu ada sebatang candle jatuh, Marubozu merah lah, atau Marubozu hitam. Okay, kalau saya guna 15 minit juga, 30 minit sama juga. Pukul 10.30 hingga pukul 11. Pukul 11 tu dia wajib jadi Marubozu dan barulah kita boleh execute based on Marubozu tu. Okay, kita tak boleh tengok daily sebab daily pada pukul ni, katakan pada pukul market buka, pukul 10.30 pagi. 10.30 pagi market buka, lepas tu dia jadi Marubozu panjang. Gap tu sebenarnya adalah Marubozu juga. Saya nak bagi tahu korang. Okay, so ada gap. Gap down, lepas tu Marubozu lagi. Based on daily chart. Pukul 10.30 sampai pukul 11. Kita pun tengok Marubozu kita masuk. Padahal candle tak complete lagi. Candle complete pada pukul 6 petang. Jadi kita masuk. Lepas tu tiba-tiba dia reverse mula. So bacaan kita dah salah dah. Okay. So nak tak nak kena tunggu benda tu complete dan baru kita buat decision tu masuk. Alright. Okay. So soalan seterusnya daripada Tuan Wan Fairul. Berapa lama spesifik tempoh untuk swing? Stick to time frame 15 minit. Okey, Tuan Fairul Tuan Fairul macam ni. Spesifik tempo tu kita tak study. Sebab kadang-kadang nampak movement dia yang contoh saya bagi tu cantik dan last kali contoh yang saya bagi tu boleh kata tak cantik. Dia naik lepas tu ambil masa berapa hari tu. Tadi yang contoh saya bagi tu roughly dalam 7 hari lah, 7 ke 8 hari. Kita hold, lepas tu tiba-tiba dia reverse mula. Okey, contoh yang tak cantik tu lah. Tapi bila contoh yang cantik tu jadi, dia ambil masa seminggu ke 2 minggu juga. Okay, itu based on 60 minutes lah. Mungkin saya percaya yang kalau gunakan 15 minit ataupun smaller time frame, saya percaya benda tu kadang-kadang dia akan ambil masa sekejap je untuk capai. Okay. Okay, soalan seterusnya daripada Tuan Ahmad Adam. Berapa setting RSI yang sesuai? RSI length? Okay, Tuan Adam, macam ni. Untuk RSI yang saya tunjukkan tu adalah RSI simple je. RSI 14. Memang 14 lah yang saya pakai. Saya tak adjust. Okay, RSI ni lagi satu saya nak explain. Dia ada tiga bahagian lah. Kebanyakan yang saya jumpa orang adjust. Yang pertama orang gunakan yang default lah. Yang default adalah 14. Length dia 14. Lepas tu dia ada 7. Lepas tu dia ada 21. Ini yang standard orang pakai. Ada 3. Tapi selalunya based on mana-mana kita buat, length dia memang standard adalah 14. So saya gunakan 14 je. Mungkin tuan boleh cuba untuk melukis, lepas tu test, back testing based benda tu. Okay, buat back testing, cuba tengok macam mana, berapa banyak dia boleh bagi potential profit. Okay. Okay, soalan seterusnya daripada Tuan Zikri. Kalau saya buy dekat price 3,500 dan stop loss dekat 3,400. Lepas overnight, dia gap down 3,300. Adakah stop loss saya execute dekat 3,400 ataupun 3,300? Okay, kalau buy 3,500, stop loss 3,400. Kalau dia gap down 3,300, selalunya dia akan kena dekat 3,300. Okay, 3,300 lah stop loss tuan akan kena. Bukan 3,400. Okay, seterusnya daripada Tuan Muhammad Zaidi. Kalau kita set buy time frame 5 minit, dekat 30 RSI. Biasanya berapa bajet masa candle akan sampai ke 70 RSI? Okey, benda tu macam yang saya bagi tahu tadi, saya rasa saya ada jawab juga dekat Tuan Adam kalau tak silap. Saya ada explain tentang kadang-kadang dia capai, dia ambil masa roughly dalam seminggu. Mungkin 2-3 hari dia boleh capai kalau smaller time frame untuk 5 minit. Tapi kalau kita gunakan bigger time frame, ambil masa seminggu juga dia boleh capai. Jadi kalau nak tanya saya pun tak pasti sebab benda tu based on action. Kita nampak je dan kita masuk. Okay, kita masuk lepas tu kita akan hold. Selalunya dia akan makan masa lah. Yang strategi saya bagi tips sikit lah. Strategi based on last year, saya gunakan 30 minit dan paling lama kita hold pada waktu tu dalam seminggu lebih. Itu paling lama. Okay. Okay, next daripada Mak. How to determine which time frame to choose? Okay. How to determine which time frame to choose? Okay, dia macam ni. Time frame ni senang je. Kalau duit kita besar pada waktu tu,
Okay, katakan duit kita cukup lah untuk kita overnight. So nasihat saya gunalah 30 minit, hourly, 4 hour, mungkin boleh cuba. Tapi kalau duit kita cukup-cukup je, below daripada level yang cukup untuk bukan scalping, oleh kata day trading je lah. Hari ni masuk pukul 10.30, lepas tu pukul 10.30, pukul 6 petang kena tutup, mungkin boleh kecilkan time frame guna 5 minit ataupun 15 minit, 10 minit pun boleh, tak ada masalah. Okay, soalan seterusnya daripada Tuan Muhammad Sani. Tuan Lami, kalau saya guna time frame 5 minit, setting kena tukar. Contoh setting RSI 30 ke 20 dan 70 ke 50. Begitu juga RSI 14. Okey, tak payah tukar tuan. Memang selalunya kita akan adjust 30 dengan 70 je. Untuk topik hari ni pun saya cover based on 30-70 je. Saya tak masuk lagi yang RSI 50 tadi. Saya tak masuk lagi RSI top dengan bottom. RSI apa lagi? RSI divergent, lepas tu RSI satu lagi apa? RSI tu RSI W dengan M. So yang itu insyaAllah kemudian ongoing proses lah saya akan tunjukkan. InsyaAllah. Alright, so soalan daripada Tuan Hairul Anwar. Jika swing gaps setiap session tak besar ke? Okay, Tuan Hairul, kalau nak tanya tentang gap tu, dia tak ada masalah pun bagi saya. Apa yang kita nampak, itu yang kita akan masuk. Jadi, kadang-kadang gap tu, bila dia gap tu besar sangat, so of course kita punya stop loss pun akan jadi besar lah. Okay? Tapi kalau gap tu kecil je, net je, okay? So of course kita punya stop loss akan jadi kecil. So kita boleh cuba lah 2 kali. Tapi kalau kita nampak stop loss tadi yang macam saya bagi, roughly dalam 40 tick je. 60 minit pun 40 tick je stop loss. 40 ke 60 lah paling besar. Okay? Kalau tak boleh terima, kecilkan time frame. Itu je. Okey, soalan seterusnya daripada Tuan Wan Ahmad Nabil. Macam mana nak tahu market trending? Tetap guna RSI time frame 15 atau time frame yang lebih besar? Okay, Tuan Ahmad Nabil. Nak tahu market trending ni senang je. Dia banyak cara. Memang banyak cara. Tapi cara yang saya suka lah. Cara yang saya suka untuk determine market tu trending ataupun tak adalah trend line. Itu salah satu favorite saya. Sebab bagi saya itu adalah magic line. Okay. Tapi kalau nak tengok based on RSI ni pun boleh. Atas daripada 50, maksudnya market tengah trending higher. Kalau bawah daripada 50, maksudnya market tu adalah bearish. Okay, trending lower. Itu je. Kalau nak gunakan RSI 100%. Alright. Soalan seterusnya daripada Tai Leong Lai. Macam mana kita tahu nak guna time frame 15 minit ataupun 30 minit? Okay, Mr. Tai. Kalau nak tahu nak guna 30 minit ataupun 15 minit, so terpulang kepada kita punya risk appetite. Okay, so risk appetite kita kalau besar, kita boleh besarkan time frame guna 30 minit. Katakan masa tu kita nampak 30 minit, kita nampak okay ni cantik nak masuk sell. Tapi bila kita tengok stop loss kita roughly dalam berapa poin, 100 tick lah contoh. So bagi saya 100 tick tu agak besar. Jadi tak sesuai untuk kita masuk. So ignore 30 minit, kita pergi dekat 15 minit. So kita tengok stop loss. Stop loss kalau based on 30 minit tu, 15 minit tu yang kecil sikit, kalau dia setakat 20 ke 30 tick, okay lah boleh masuk. Compare daripada 100 tick. So kita akan tengok risk appetite client juga. Okay tuan? Okay, so ni soalan daripada Tuan Muhammad Zaidi dan probably paling last sebelum kita continue kepada 10 minute session untuk Tuan Syazwan. So, Tuan Syazwan dah get back. Okay, so soalan daripada Tuan Muhammad Zaidi, boleh tahu tak Tuan Lami punya teknik nak tahu opening akan gap up ke akan gap down? Tuan Zaidi dia macam ni kadang-kadang macam CPO sekarang ni saya boleh kata movement dia tak berapa macam yang orang duk kata correlation dia taklah macam yang dulu. Kalau satu gap up, kalau close lower sebab soybean oil trading hours dia lebih panjang kan compare daripada CPO. Jadi bila dia jatuh spike lah, contoh dia close lower, CPO tutup awal kan, dia close lower lepas tu tiba-tiba CPO gap down. Sekarang tak macam tu dah. Okay, dia tak macam tu. Kalau dulu kita boleh kata yang kita boleh determine market gap up ataupun market gap down ataupun dia akan follow rapat. Macam dululah saya mula-mula kerja,
saya kira soya bean oil close berapa. Kalau dia close macam ni 3%, lepas tu saya akan compare pula dekat CPO. Bila saya tengok dekat CPO, oh CPO semalam close 1% lower je. Soya bean oil close pukul 2.20 pagi ataupun 3.20 pagi, dia close 3% lower. Lepas tu apa saya buat? Oh, 3 tolak 1 sama dengan 2. So saya kira lah 2% lagi saya tambah. Itu mula-mula lah. Masa mula-mula berjinak dalam CPO, saya pun nampak benda tu. Saya suka lah. Saya suka kira. Confirm gap down, gap up. Tapi itu ada masa dia correlation memang cantik. Dia akan follow rapat. Tapi ada masa dia tak akan follow rapat langsung. Okay? Ini yang saya nak bagi tahu. Macam contoh dia Jumaat soya bean oil dia close lower. Tapi CPO untuk hari Isnin kalau tak silap saya Isnin ataupun hari Jumaat, masa tu dia close higher pula. So tak boleh dah. Kalau tanya saya tak boleh. Ada yang duk tadi dekat Dalian palm oil, studylah korang. Nampak memang korang tahu dia gap down ataupun dia gap up, tapi kita tak ambil peduli pun. Apa yang kita nampak based on action ni, itu yang kita akan masuk. Okay? Alright, terima kasih banyak Tuan Lami. Okay, so sebelum kita teruskan kepada sesi bersama Tuan Syazwan, okay, saya nak tanya satu perkara dahulu. Siapa yang nak hadiah daripada Tuan Lami sebenarnya? Okay, siapa nak? Saya nak tengok. Berapa ramai yang angkat tangan ni? Ataupun berapa ramai yang komen nak? Ada yang nak ke? Ya, ada yang nak ke? Macam tak nak je. Kan? Nak ke? Okay, alright. So, tentang feedback sebenarnya saya nak bagi tahu kemudian. Tapi izinkan saya share screen dahulu tentang kita punya next topic webinar. Sebelum kita move kepada Tuan Syazwan. Sekejap Alright. Okay. Alright. Okay, so kita ini kita punya next webinar. So next webinar kita akan diadakan secara online, webinar lah pada 28 Jun dan location dia adalah Zoom dan link saya akan berikan melalui chat box nanti. Dan surprisingly kita punya next session pula adalah kita akan membuat melalui workshop maksudnya workshop face to face lah. So session next adalah pada 8 Julai 2023. So session paling kali ini kita akan buat di lokasi Bursa Malaysia Kuala Lumpur. Alright. So saya nak bagi tahu satu benda lagi. Okay. Untuk 100 orang yang pertama yang habiskan feedback, yang menjawab feedback, okay, akan mendapat video teknik momentum mudah untuk mendapatkan potensi profit sehingga 5 angka daripada Tuan Lami yang Tuan Lami berikan sendiri, tapi terhad untuk 100 orang yang pertama sahaja secara percuma. Okay, so cara nak dapatkan video ni kena jawab feedback. Nak dapatkan feedback tu kena tunggu sesi ni habis. Bila webinar ni dah stop, and then nanti korang akan dapat dia akan automatic pop up. Korang akan dapat untuk menjawab feedback tu. Okay? Right. So, tanpa kita melengahkan masa lagi, so saya nak menjemput Tuan Syazwan lah daripada wakil M-Bank Investment. Okay, Tuan Syazwan, are you there? Hello, Assalamualaikum. Hello. Okay. Right. Yang lain dapat dengar tak suara Tuan Syazwan? Dapat Okay, alright. So semua dapat dengar jemput Tuan Syazwan untuk teruskan. Okay, Assalamualaikum. Okay, semua. So nama saya Syazwan bin Sakanda. Saya daripada M Investment Bank, Futures Broking. Okay, so sekarang ni saya akan share dengan you all. Okay, menguasai trading anda bersama M Investment Bank. Okay, sorry nak adjust sikit. Okay, so first kali, kenapakah kita perlu trade futures? Okay, ada 3 sebab kenapa kita perlu trade futures lah, yang saya rasa lebih beneficial lah daripada kita trade saham. Okay, yang first kali adalah futures ni ada pasaran 2 saham. Maksudnya kita boleh menjana keuntungan sama ada daripada bull market ataupun bear market.
Means kalau macam kita trade saham, kita hanya akan cari saham yang akan lakukan uptrend lah kan. Kalau downtrend tu kita tak nak lah. Nanti kan kita saja rugi je lah kan. Tapi kalau futures ni kita ada dua arah. So maknanya kalau you tengok market tu sama tengah uptrend ke downtrend ke, dua-dua you boleh buat duit. Tapi you kena pandai baca trend lah. Jangan lawan trend lah. Okay, yang kedua ada leverage. Okay, untuk bermula trade dengan futures ni, kalau untuk FCPO right now margin is 9K dan untuk FKLI adalah 4.5, which sebenarnya lebih modal tu sebenarnya lebih kecil lah compare kalau you trade dengan saham. Kalau dengan saham you memang ada orang cakap boleh trade saham dengan 1,000-2,000, tapi kalau 1,000-2,000 kalau daily pun saham nak dapat 5% agak payah lah dengan market sekarang. Kalau you masuk 1,000, 5% baru RM50. RM50 tu tolak brokerage, tolak tu berapa je you tinggal. Compare dengan kalau you trade futures lah. Futures sebab dia punya itu sudah fix lah. Kalau CPO 1.25, FKLI 0.5 point 25, 1.5 ringgit, macam tu lah. Okay, dan sebab yang ketiga adalah compare to saham, futures ni lebih volatility lah. Means dia ada kenaikan dan keturunan lah. Dan juga dia lebih liquidity ataupun kecairan dia lebih daripada saham. Macam saham, kalau you tengok yang top volume tu adalah volume, tapi kalau lepas tu dah tak gerak, you susah nak tu. Kalau contoh saham tu berharga 10 sen lah kan. Kalau harga 10 sen, you 1,000 dah berapa lot dah you beli. You nak clear tu agak payah lah. Compare kalau you main dengan futures, kalau you trade futures, dia lebih senang lah untuk you nak clearkan position you. Lagipun futures pun standard, kalau you untuk sebagai full time trader paling tinggi pun you akan main 3 lot lah. 3 lot sekadar untuk liquidity market sekarang boleh je you nak clear position you. So lebih liquidity dan pergerakan harga tu lebih nampak lah compare dengan saham. Kalau yang tak ada trend dia tu lah, dia sideways je dengan tak bergeraknya, lebih rasa macam lebih tak bala lah, you letak duit kat situ lah. Okay, lepas sebab kedua adalah produk dan perkhidmatan kami. Okay, kami offer BMD produk. Dan juga kalau you all buka account dengan kami, you all terus dapat trading platform secara percuma lah. Kira you tak payah tambah apa-apa lah. Kira you buka je account kami, you dah boleh access terus trading platform kita. You dah boleh execute order, you dah boleh buat you punya analysis. Tapi kalau nak execute order tu letaklah margin lu. Kalau tak ada margin tu tak boleh lah. Okay, dengan yang tu kita orang punya kadar pun sekarang kita orang tu sudah buat flat rate RM8. Dan juga untuk sebabkan DVTC 2023 ni, kita ada buat satu promotion baru, iaitu semua BMD produk kita orang hanya akan charge brokerage RM2 sahaja. So bila kalau you all buka account dengan kita orang during DVTC, kita orang akan bagi you brokerage RM2 selama 2 bulan. Tapi syaratnya you all kena deposit at least RM10,000 lah. Which kalau sekarang pun kalau you new buka account baru, you kena deposit RM9,000 sebagai syarat je untuk activate tu account lah. So kalau you tambah extra RM1,000, which is RM10,000, you dapat kita punya kadar promosi ni, which is RM2 sahaja untuk 2 bulan setelah you punya deposit. So kita orang akan pastikan dalam masa 2 bulan tu you punya brokerage RM2 sahaja. Okay, so ini adalah kita orang punya platform yang kalau you all buka account kita orang, you all boleh terus access lah. Ni macam ni screen sebut harga untuk CPO. Ini charting analysis chart yang telah ada dekat platform kita orang. So boleh tolong you all buat analysis you all lah. Macam mana you punya preference, you nak letak moving average ke, tak MACD ke, depend on you punya preference lah. Okay, ini adalah app kita orang, boleh download dekat App Store ataupun Google Store. Dia ni contoh dah tu dia punya front dia. Dan itu kalau chart dekat phone lah. Kalau you nak tengok sekejap tu boleh lah, tapi kalau nak analysis better tengok kat PC lah. Okay, ini adalah saluran Telegram kita orang. Kalau siapa yang nak join tu, you all boleh scan dulu lah QR ni. Kita orang bagi free je, you all boleh terus masuk lah dekat kita orang punya account, kita orang punya group. Okay, so dalam grup ni apa yang kita orang bagi adalah kita orang bagi tinjauan pasaran dan juga ulasan. Means kita orang akan update lah news yang terbaru sekarang yang terjadi kat dunia ke, kat Malaysia ke. Kita akan update daily lah news tu. Lepas tu kalau macam ada penukaran macam tiba-tiba interest rate naik ke apa ke, kita akan beritahu juga. Dan kita akan bagi beritahu MPB punya data. Kalau margin tukar pun kita akan inform lah. Dengan cuti semua, macam minggu depan cuti nanti kita akan inform kat group lah. So everything kita akan share through group lah. Every information, every something new to happen ke apa, kita akan inform kat group.
Okay, ini laporan pasaran yang kita orang akan provide selang sehari selalunya. Kita orang sebab kita orang fokus to product lah, which is FKLI dengan FCPO lah. Kita orang akan bagi news latest about FKLI or FCPO. Dan kita bagi kita orang punya view of the market itself lah, whether it's uptrend, downtrend, where you should you buy, where should you sell. Kita orang punya view sendiri lah untuk membantu you all lah kalau you all nak compare ke apa. Kita orang akan bagi ni. Okay, lepas tu kalau you all trade futures ni, diorang kalau you buat intraday trader, kita orang kenakan margin 50% saja, which is kalau macam SPO right now 9,000 kan. So 50% means hanya 4,500 lah. Yang masuk intraday tu macam you open position pagi dan petang you kena close lah. You tak boleh bawa sampai malam lah. So makna by end of the day tu you kena close lah. Dan kalau end of the close, kita orang akan bagi 50% off lah, which is 4,500. Tapi better kalau you all trade, better letak lebih lah. Jangan letak atas pagar, kajik macam saya dulu. Starting dulu letak betul-betul atas pagar, lepas tu loss berapa 100 ke macam tu. Lepas tu dah tak boleh ambil position. So better letak extra lah, at least 6,000 ke macam tu. At least ada buffer lah. Lepas tu kalau you all join kita orang ada sediakan satu program, iaitu program Derivative Learning Series. Okay, untuk program ni kita orang akan ajar you all macam mana nak guna platform, macam mana nak buka chart, macam mana nak baca chart, benda-benda basic lah. Okay, which is dalam ni kita orang ada online dan juga physical class. Okay, khusus kita orang ni kita orang bagi free. Jadi you all buka dengan kita orang sebab dia ada 3 jenis, which is basic, intermediate dengan advance. So kalau tu kita orang yang basic tu, kalau you all klien kita orang akan ajar lah. Okay, kita orang ajar macam platform, kita orang ajar produk detail apa semua. Lepas tu kita akan ajar risk reward lah. Lepas tu kita orang juga akan share dengan you all how to do technical chart analysis. Lepas tu yang paling tu yang saya rasa paling penting untuk semua trader adalah kita orang akan ajar you all macam mana buat trading journal korang lah. Sebab trading journal ni bagi macam saya dulu pun sampai sekarang lah, saya masih simpan lagi trading journal ni. Sebab trading journal ni dia bantu kita untuk review balik kita punya past trades. Macam contoh kita ambil satu trade tu kita rasa semua dah okey je, rasa sama je. Tapi contohnya kali ni tak jadi pula. So you boleh review balik lah. You bukan boleh lah, you kena review balik. So what's the difference this time? Kenapa yang kali ni jadi? Kali ni tak jadi ke? Lepas tu sebelum ni buat macam ni okey je, jadi ke? Tiba-tiba sekarang tak jadi. So benda macam tu sebagai seorang trader you all kena review balik lah. Dia bukan nak buat perfect ke apa, just for your own good lah. At least you tahu lah what's the difference this time. So you boleh baik pulih lah you punya trading strategies. Okay, so for DVTC 2023 ni, okay, so sekarang ni unlike last year, kita ada individual category saja, which last year ada university student punya, tapi sekarang dah tak ada lah. Sekarang hanya untuk individual saja. Okay, you all mesti umur 18 tahun ke atas. Okay, tarikh daftar untuk tarikh terakhir adalah register adalah 21 Julai. Dan tempoh pertandingan ni akan bermula pada 1 Ogos sampai 30 Ogos. Dan waktunya adalah waktu real time training lah, makna ikut betul-betul real time market lah. Dan modal maya yang korang diberi adalah 100k. Okay, untuk pertandingan ni ada 6 produk lah, which is all BMD local produk lah. Okay, ada 20 hadiah dan yang Johan akan dapat 10,000. Okay, untuk DVTC ni dia orang juga ada provide 4 webinars dan juga 2 workshop. Okay, yang 100k akan disediakan bila perlawanan tu bermula, dia orang akan reset lah. Maknanya you all boleh try sekarang, tapi kalau contoh you lost ke, you rugi ke, at the beginning of the tournament, dia akan reset balik semua 100k. Dan dia punya brokerage, dia orang dah tetap RM10 sehala lah. Means kalau you open close, RM20 lah. Dan untuk pastikan you punya ni verify, you kena at least trade 20 lots lah. Kalau you kurang 20 lot, dia tak tahu. Kalau you buat duit pun, dia tak kira lah. Dia kena at least 20 lots lah, transaction you all. Okay, ini cara-cara dia ada kat website semua. Ni prizes yang akan diberi lah, which is Johan 10,000, first runner 7, lepas 5,000. Okay, untuk daftar, saya akan bagi demo lah. Okay, untuk daftar ni, you akan buka Bursa Marketplace dulu dan pergi kat sini, Virtual Challenge, register now. So bila register, dia akan keluar kat sini. Okay, untuk Virtual Challenge, you all akan tekan join the challenge now. Dia akan keluar ni lah, you tekan leave lah. Okay, bila tekan leave, alright. You ada username, you punya password, verify password you all, IC, nama macam biasa lah. Email, pastikan email ni email yang correct lah, sebab nanti dia akan hantar ke email you. Kalau you guna email yang you jarang guna, nanti susah sikit lah. Pasti email yang you selalu guna lah, selalu access lah. Senang sikit lah untuk apa-apa. And then you punya mobile, you punya address, referral.
Ni YouTube dan you pilih kalau you rasa kita orang macam best sikit ke, you klik lah M Investment Bank. Okay, lepas tu nanti you register. Bila register nanti dia akan dapat email ni dekat email you all. You kena klik ni untuk pergi dia punya platform lah. Dia punya platform, itu derivative punya platform. Macam ni lah. Ini contoh platform yang akan you access nanti lah. Nanti you akan buat username, password semua, dan you akan access kat sini. Okay, ini untuk talian bantuan. Kalau siapa-siapa nak tu, kalau ada lebih pertanyaan boleh je call kita orang okey je. Kalau macam rasa malu ke apa, just email pun boleh. Kita orang akan try secepat mungkin lah untuk balas semua benda. Okay, so kalau ada apa-apa, you boleh call us. This is our dealing desk number. Kalau tu, ni email kita orang. Kalau rasa segan apa, kalau nak tu, you all boleh scan ya, scan QR code ni. Okay, so kalau apa-apa pergi, just ni lah. Jangan segan lah. Kalau ada benda tak faham ke, macam keliru sikit ke, tak confirm ke, boleh je call kita orang akan tu. Dan kalau macam banyak sangat ke rasa tu, drop email pun kita orang pun okay je. Nanti kita orang akan try setiap upaya untuk reply secepat mungkin. Okay, so alright. Okay guys, itu saja daripada saya. Okay, so thank you lah. Sorry lah macam tu. So mungkin. Okay, hello. Okay, alright. Okay. So terima kasih banyak Tuan Syazwan atas penyampaian yang cukup detail tentang cara register, tentang cara nak ni lah. Saya terkejut sebenarnya sebab brokerage fee ada offer RM2. Betul. Right. Okay, so setakat ini saja sesi webinar kita pada hari ini. So terima kasih banyak kepada Tuan Lamni dan juga Tuan Syazwan atas penyampaian pada hari ini. So saya berharap sesi pada kali ini korang dapat manfaat dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada next session webinar dan workshop. Okay, right. So sekian daripada saya, Zafri Azizan, moderator anda daripada Lamni Academy. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.